أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ma'mur Kampung Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor, yang saya hormati juga mantan Nazir kita, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan juga rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menambah berat timbang amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-152. Golongan waris yang dikatakan golongan tengah, hawashi qarib. Yang lepas kita dah bincangkan tentang dua golongan, golongan pertama dan golongan yang kedua, iaitu golongan pertama golongan atas. Siapa dia? Ibu, bapa, datuk, nenek dan ke atas. Golongan yang kedua iaitu golongan bawah. Siapa dia? Anak, cucu, cicit dan ke bawah. Kemudian malam ini kita sambung pada golongan yang ketiga, iaitu golongan tengah. Dan golongan tengah ini terbahagi kepada dua, iaitu golongan tengah yang dikatakan dekat dan juga jauh. Apa dia? Siapa dia yang dikatakan golongan tengah, yang al-hawashil qarib, iaitu yang dekat? Pertama sekali adalah saudara lelaki seibu sebapa. Kalau lihat pada carta di hadapan, ini adalah golongan yang ke pertama yang lepas kita dah bincangkan. Ini golongan pertama. Golongan kedua di kalangan anak dan juga cucu. Dan malam ini kita akan sambung pada golongan yang ketiga, iaitu hawashil qarib. Siapa dia tadi? Yang pertama adalah saudara lelaki seibu sebapa. Yang ini, yang biru nombor 5, saudara lelaki seibu sebapa.
peranan dia ataupun kuasa dia dapat menghalang siapa? Saudara lelaki seibu sebapa ini, dia akan menghalang saudara lelaki sebapa yang nombor 6 ni. Bila ada saudara lelaki adik-beradik seibu sebapa, ada juga adik-beradik lelaki sebapa, sama bapa lain mak, ada 2 orang, dua-dua adik-beradik, cuma yang ni seibu sebapa, yang ini sebapa. Maka seibu sebapa ni kuasa dia boleh menghalang saudara sebapa daripada mendapat pusaka. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa lagi yang dia boleh halang? Iaitu saudara perempuan sebapa, sama level dengan yang tadi, cuma perempuan, tadi lelaki, tarafnya hanya sebapa, sama bapa lain mak. Kemudian yang ketiga, siapa lagi yang akan dihalangi dia? Iaitu anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Ini yang mulapan. Dia akan menghalang siapa? Anak dia anak dia ataupun anak saudara dia. Contoh, si mati ini ada 2 orang adik-beradik, 2 orang adik-beradik lelaki seibu sebapa. Cuma seorang tu dah meninggal dunia. Dia ada 3 orang adik-beradik, A, B, C, semua lelaki. Yang meninggal ni A. Adalah 2 orang lagi adik-beradik, B dan juga C. Dua-dua sama adik-beradik seibu sebapa. Cuma sebelum A ni mati, B mati dulu. B mati tahun 2022, A mati tahun 2024. Bermakna waris yang ada cuma C. Sedangkan B ni tadi ada anak, C pun ada anak, yang mana dua-dua anak ini termasuk di kalangan nombor 8 ni, anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Kalau biasa kata C tu ada, bermakna anak C pun tak dapat, anak B pun tak dapat. Walaupun C tu dengan anak B tu pakcik, bukan anak dia, juga akan terhalang anak saudara tadi. Kerana taraf adik-beradik ini lebih dekat berbanding anak saudara. Dia hanya dihubungkan dengan bapa, sedangkan anak saudara dihubungkan dengan datuk dan juga bapanya, iaitu adik-beradik. 2 penghubung. Adik-beradik cuma penghubung satu je, siapa dia? Ibu bapa, maknya ataupun bapanya. Sedangkan anak saudara penghubungnya 2 orang. Siapa dia? Satu adik-beradik si mati, satu lagi bapa dan juga ibu si mati. Siapa lagi yang akan terhalang oleh golongan tengah ini? Iaitu saudara lelaki seibu sebapa, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa yang nombor 9 ni. Yang ini juga akan terhalang. Bila ada nombor 5, nombor 6, nombor 8, nombor 9 akan terhalang. Kemudian siapa lagi? Golongan sisi. Siapa dia golongan sisi yang di atas ni? Pakcik, iaitu bapa saudara seibu sebapa akan terhalang. Kemudian bapa saudara sebapa juga akan terhalang. Kemudian anak mereka ni kalau dengan si mati hubungannya sebagai sepupu. Anak pakcik, kita ada pakcik, anaknya dengan kita sepupu pun terhalang. Dengan sebab ada nombor 5 ni, kuasa dia boleh tahan kuat juga. Dia boleh menghalang adik-beradik yang sebapa, dia boleh menghalang anak-anak dia, anak-anak adik-beradik, anak-anak adik-beradik sebapa, dia boleh juga menghalang pakcik si mati, boleh menghalang anak pakcik si mati. Ini kuasa yang ada pada saudara lelaki seibu sebapa. Kemudian yang kedua, siapa dia? Saudara lelaki sebapa. Yang mana saudara lelaki sebapa? Kalau lihat pada carta ini nombor 6, yang ini. Saudara lelaki sebapa. Apa kuasa dia? Dengan syarat mestilah tak ada yang ni. Kalau ada saudara seibu sebapa, bermakna saudara sebapa tak dapat.
Sekarang kita cerita saudara lelaki sebapa, dia ni kuasa dia boleh menghalang siapa? Pertama, dia akan menghalang anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, yang mana nombor 8 ni. Dia akan halang. Walaupun anak tu anak daripada adik-beradik seibu sebapa, tapi hubungan dia dengan si mati lebih dekat, walaupun hanya hubungan sebapa sama bapa, kerana taraf ataupun kedudukan dia lebih tinggi daripada anak saudara. Ibarat adik-beradik dengan anak saudara, cuma adik-beradik yang ni sebapa pun akan menghalang anak saudara lelaki yang mana anak daripada saudara seibu sebapa. Kemudian yang kedua, kuasa nombor 6 ni, saudara lelaki sebapa, dia akan menghalang anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa, anak dia ataupun anak adik-beradik yang lain. Contohlah yang nombor 6 ni namanya Ali ni ada 2 orang beradik, seorang lagi nama Abu. Sama juga Abu ni saudara lelaki sebapa dengan si mati, cuma Abu dah meninggal dunia dulu. Ada anak dia, anak lelaki dia pun tak dapat, kerana adanya yang nombor 6. Kemudian yang ketiga, golongan sisi. Siapa dia golongan sisi? A'mam tadi, daripada bapa saudara seibu sebapa dan anak-anak mereka, dia akan menghalang. Yang ketiga, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, yang ada satu. Kalau lihat pada carta ini, yang nombor 8, anak lelaki, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, nombor 8 ni. Dan syarat dia mestilah kena tiada nombor 5 dan tiada nombor 6. Kalau ada nombor 5, adik-beradik ada, dia tak dapat lah, sebab dia lagi jauh anak saudara si mati. Adik-beradik ada, anak saudara tak dapat lah. Begitu juga adik-beradik tak kira seibu sebapa atau sebapa. Bila ada sebapa sahaja, seibu sebapa tak ada, walaupun dia anak daripada adik-beradik seibu sebapa, dia pun tak dapat, kerana kedudukan dia lebih jauh dengan si mati berbanding adik-beradik. Walau bagaimanapun, kalau dia berhak, dia ada, dan orang yang lebih utama daripada dia tiada, tak adanya nombor 6, tak ada nombor 5, tak ada bapa, tak ada datuk. Ini kita cerita tentang Hawashi. Hawashi ni golongan sisi. Golongan sisi ni, kalau yang lepas kita dah bincangkan, kalau ikut formula daripada Tuan Guru Ustaz Abdul Halim, Ustaz Wan Abdul Halim, antara pakar rujuk Faraid Malaysia, merupakan penasihat Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Beliau mengkelaskan waris-waris ini dengan kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Siapa kumpulan 1? Kumpulan 1 bapa, kumpulan 2 anak, kumpulan 3 adik-beradik dan anak saudara, kumpulan 4 pakcik dan juga sepupu dengan si mati, anak pakcik. Dia buat turutan tu supaya apa? Bila ada 1, 2, 3, 4 tak dapat. Bila tak ada 1, barulah 2 boleh dapat. Bila tak ada 1, tak ada 2, baru pergi kepada 3. Bila tak ada 1, 2, 3, barulah 4 boleh dapat. Dekat situ kita boleh nampak siapa yang lebih kuasa, siapa yang lebih dekat hubungannya dengan si mati. Kita sedang cerita golongan yang ketiga, kumpulan 3, kalau mengikut formula daripada Tuan Guru Ustaz Wan Abdul Halim, iaitu pastinya dalam keadaan golongan atas tak ada dan juga golongan bawah tiada, terutamanya daripada golongan lelaki. Anak lelaki contohnya kuasanya cukup besar. Bila ada sahaja anak lelaki, bermakna bapa tak dapat asabah, bapa cuma dapat bahagian fardu sahaja, walaupun bapa si mati. Datuk apatah lagi, datuk bila dengan cucu, datuk dia akan menggantikan bapa, sama juga keadaan, akan dapat yang fardu sahaja, 1/6. Cucu dapat baki. Kalau si mati ada ayah, ada anak lelaki, itu saja, bermakna ayah akan dapat berapa? 1/6. Anak dapat 5/6 bakinya. Maknanya kuasa anak ni besar.
Dan bila ada anak lelaki, adik-beradik tak kira jenis apa, seibu sebapa ke, sebapa ke, ataupun seibu ke, ataupun anak-anak mereka akan terhalang. Ni golongan grup yang ketiga. Kumpulan yang keempat, lagi jauh lah, pakcik dengan sepupu si mati lagi lah tak dapat. Lepas tu orang dulu-dulu risau kalau tak ada anak lelaki. Katanya kalau aku tak ada anak lelaki ni, harta aku akan pergi dekat orang luar. Bukan orang luar, adik-beradik orang luar ke? Adik-beradik kita, adakah orang luar? Tak, adik-beradik. Ada hikmah di sebalik Allah tentukan siapa waris-waris ini. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, kamu tidak akan tahu sama sekali siapakah di kalangan mereka yang banyak memberi manfaat kepada kamu bila kamu dah mati nanti. Kita tak tahu, kita mati nanti kita tak tahu ayah kita ke, anak kita ke, adik-beradik ke, pakcik ke, sepupu ke, anak saudara ke, yang mana lebih banyak manfaat kepada kita, isteri kita ke, suami kita ke, kita tak tahu. Kerana akal kita batasnya terhad. Maka oleh sebab itu Allah yang langsung menentukan siapakah waris di kalangan harta pusaka kita bila kita mati nanti. Kemudian anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, yang nombor 8 ini. Dia akan menghalang anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Dia akan menghalang nombor 9. Kemudian dia akan menghalang golongan sisi. Yang mana golongan sisi? Yang ini 10, 11, 12, 13. Takkan dapat. Kerana kuasa nombor 8 lebih dekat dengan si mati. Yang keempat, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Yang mana nombor 9 ni. Tadi nombor 8, ini nombor 9. Dengan syarat nombor 8 tak ada. Kalau ada anak saudara dari seibu sebapa punya adik-beradik, maka dia akan lebih berhak dapat berbanding anak lelaki dari adik-beradik lelaki sebapa, kerana darjatnya lebih jauh berbanding yang seibu sebapa. Nombor 9 ni dia akan menghalang siapa? Dia boleh tak menghalang bapa saudara? Bolehlah, kerana ini golongan yang lebih jauh, iaitu golongan sisi, a'mam. Kalau kat sini ada setengah kitab mengatakan a'mam. Maknanya apa? Golongan pakcik-pakcik. A'mam, golongan pakcik, makcik, tapi makcik bukan waris. Pakcik, pakcik seibu sebapa, pakcik sebapa, dan anak-anak pakcik. Kalau dengan kita, kita ada pakcik, anaknya dengan kita sebagai sepupu. Dia akan menghalang golongan a'mam, golongan sisi. Kemudian yang nombor 5, 2 orang dan ke atas saudara perempuan seibu sebapa. Yang mana satu? Kalau lihat pada carta ini, 2 orang dan ke atas saudara perempuan seibu sebapa. 2 orang saudara perempuan seibu sebapa ini nombor 7 merah dengan bilangan 2 atau lebih. Akan menghalang siapa? Menghalang saudara perempuan sebapa. Dia akan menghalang nombor 8. Kenapa syaratnya mesti kena 2 orang atau lebih? Dekat sini adanya konsep takmilah sulusaini untuk mencukupkan 2/3. Sama juga konsep anak dan juga anak perempuan dan juga cucu perempuan dari anak lelaki. Konsep untuk takmilah as-sulusain, mencukupkan 2/3. Kenapa 2/3? Kerana dalam Quran disebutkan surah An-Nisa ayat yang ke-11, fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalaulah bilangan mereka 2 orang atau lebih, maka mereka akan dapat 2/3. Kalau seorang, fa in wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau seorang dapat 1/2, bermakna 1/2 itu belum cukup lagi 2/3, ada tak baki lagi. Kalau 1/2, ini 1/2, ini buah tembikai. Buah tembikai 1/2
seorang adik-beradik perempuan, dia akan dapat 1/2, separuh. Sedangkan maksimum 2/3. 2/3 kalau kita pecahkan kepada 6 pembawahnya, bermakna 4/6. 2/3 sama tak dengan 4/6? Sama, cuma dibesarkan. 2 kali 2, 3 kali 2, 4/6. Sekarang ini kalau seorang perempuan akan dapat 1/2. Bila 1/2 seorang nak jadi pembawah 6, kalikan berapa? 3. Bermakna 3/6. Sama tak dengan 1/2? Sama, cuma besarkan sikit. 1 kali 3 dapat 3, yang bawah 2 kali 3 dapat 6. 3/6 ini jumlah bagi seorang anak perempuan. Ini kat bahagian sini. Ikut maksimumnya ni 4/6. Kalau dipecahkan sini kepada 6 bahagian, 6 bahagian, 1, 2, 3, seorang perempuan dapat 3/6. Kalau 2/3 tadi 4/6, bermakna ada baki lagi 1 yang ni 1/, untuk mencukupkan 4/6. Faham tak setakat ni? Separuh 3/6. Tapi kalau 2/3 takmilah sulusai ni, fa'idkunna nisa'an fawqa thnataini falahunna sulusa ma tarak, maka mereka akan dapat 2/3. Itu maksimum bagi waris perempuan, anak dan juga cucu, adik-beradik, kemudian seibu sebapa dan juga yang sebapa. Kalau dia seorang 1/2, kalau dia 2 orang atau lebih 2/3. Sekarang dia cuma ada seorang, bermakna tak cukup 2/3, ada baki lagi 1/6 untuk mencukupkan 4/6. Dekat situlah akan dapat dekat adik-beradik sebapa perempuan. Ada 2 orang adik-beradik, seibu sebapa perempuan dan juga sebapa perempuan. Ada seorang adik-beradik seibu sebapa perempuan dan juga seorang adik-beradik perempuan yang sebapa, maka yang seibu sebapa dapat 1/2, bakinya akan dapat untuk cukupkan 2/3, 1/6 dapat dekat adik-beradik perempuan sebapa. Cucu dan juga anak perempuan, anaknya semua perempuan dan cucunya semua perempuan, cucu dari anak lelaki dah meninggal dulu daripada bapanya, maka si mati dia cuma ada anak perempuan seorang dan juga cucu perempuan seorang dari anak lelaki. Anak perempuan dapat berapa? 1/2 seorang. Takmilah sulusai, bermakna ada baki lagi 1/6 dapat dekat cucu. Tapi kalau misal kata anak perempuan ada 2 orang, bermakna anak perempuan dapat 2/3. Cucu dapat tak? Tak dapat dah, sebab dah cukup 2/3. Sama juga dengan kaedah adik-beradik. Sebab tu dia kata 2 orang dan ke atas. Bila ada 2 orang adik-beradik perempuan seibu sebapa, maka dia akan menghalang saudara perempuan sebapa. Sebab ada 2 orang atau lebih, kerana dah mencukupkan maksimum bahagian mereka 2/3. Tapi kalau seorang, bermakna saudara perempuan sebapa ada tak peluang dapat? Ada. Cuma tak banyaklah, 1/6 sahaja untuk mencukupkan 2/3. Kemudian yang ke-6, muka surat 153. Saudara perempuan seibu sebapa dalam keadaan asabah. Saudara perempuan seibu sebapa dalam keadaan asabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan akan menghalang. Yang mana? Yang ini, nombor 6. Saudara seibu sebapa perempuan dalam keadaan asabah. Asabah bersama siapa? Bersama anak perempuan. Adik-beradik bila jumpa dengan anak perempuan, kita jangan ingat asabah lelaki akan habiskan, tak. Dan di sini dikatakan asabah ini asabah ma'al ghairi. Asabah ada 3, asabah binafsi, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Asabah binafsi apa dia? Apabila dia lelaki dan juga berseorangan, maka dia akan dapat semuanya. Asabah bil ghairi, apabila ada lelaki dan perempuan dengan nisbah li zakari mithlu hazul unsayan. Asabah ma'al ghairi, apabila adik-beradik
bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Tak ada anak, ada cucu, maka adik-beradik perempuan akan dapat atas nama asobah ma'al ghairi. Bila adanya saudara perempuan seibu sebapa dalam keadaan asobah bersama anak perempuan atau cucu perempuan, akan menghalang kuasa mereka berdua ni. Akan menghalang siapa? Saudara lelaki sebapa yang ini terhalang. Ini yang banyak kes berlaku. Ustaz, saya lelaki, sepatutnya lelaki yang akan menghabiskan harta. Tak semestinya. Perempuan juga boleh menghabiskan harta pusaka. Dalam kes as-sabah ma'al ghairi yang ini, ada 3 orang waris. Pertama, anak perempuan si mati. Yang kedua, adik-beradik perempuan seibu sebapa. Yang ketiga, adik-beradik lelaki tetapi sebapa. Ada 3 orang. Ada anak perempuan, ada saudara perempuan seibu sebapa, ada saudara lelaki sebapa. Jangan ingat saudara lelaki sebapa, oh aku lelaki tunggal waris, aku akan dapat pusaka. Tak, tengok keadaan. Kalau misalnya kata ada berkumpul 2 kelompok ini, anak perempuan dan juga adik-beradik perempuan seibu sebapa, maka saudara lelaki sebapa tak dapat. Tapi kalau misalnya kata nombor 5 ada, ini yang terhalang siapa? Nombor 6, kerana hubungannya sebapa. Yang ada nombor 5 pun ada, lelaki seibu sebapa, bermakna tak berlaku asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi hanya berlaku pada waris perempuan sahaja yang ada. Di kalangan adik-beradik seibu sebapa atau sebapa yang perempuan bersama dengan anak perempuan si mati atau cucu perempuan si mati. Kalau dalam keadaan begini, ada anak, ada adik-beradik perempuan seibu sebapa, ada adik-beradik lelaki seibu sebapa, maka adik-beradik seibu sebapa yang perempuan ini, nombor 6 ni tak dapat asabah ma'al ghairi. Dia akan menjadi asabah bil ghairi kerana ada lelaki perempuan yang setaraf dengan dia. Tadi tak setaraf. Aku adik-beradik seibu sebapa, walaupun aku perempuan, aku akan dapat. Engkau adik-beradik sebapa tapi lelaki, kau tak dapat kerana aku lebih kuat seibu sebapa. Tapi bukan sebab dia dapat asabah binafsi, dia asabah ma'al ghairi tadi, dengan syarat adanya anak perempuan tadi. Kalau misalnya kata anak perempuan tak ada, cucu perempuan tak ada, yang ada siapa? Yang ada cuma saudara perempuan seibu sebapa. Ini tak ada. Tadi kes tadi ada, barulah seibu sebapa punya adik-beradik perempuan akan dapat atas nama asabah ma'al ghairi. Tapi yang ada cuma yang saya bulatkan ni saja. Ada seorang adik-beradik perempuan seibu sebapa, ada seorang lagi adik-beradik lagi sebapa. Adakah nombor 6 akan menghalang lelaki? Dia tak boleh menghalang. Perempuan akan dapat berapa? Nombor 6 ni dia akan dapat 1/2 kerana adik-beradik perempuan seorang. Fa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau seorang akan dapat 1/2. Ada tak baki? Ada baki berapa? 1/2 lagi. Dapat kat siapa? Dapat dekat saudara lelaki sebapa. Tiba-tiba pom-pom kaji-kaji, rupanya arwah ada anak perempuan seorang, cuma terpisah lama, diambil dengan keluarga angkatnya masa kecil. Ada nombor 1 ni. Dapat tak nombor 6 ni? Tak dapat. Bila ada anak perempuan ni, yang akan dapat siapa? Anak perempuan bersama dengan saudara perempuan seibu sebapa atas nama asabah ma'al ghairi. Kalau ada nombor 5 yang atas ni, yang ni akan dapat 1/2, ada baki 1/2, mereka berdua akan dapat dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. Faham ke tak ni? Penat menerangkan ni. Berapa jam? 10 minit lagi azan isyak. Kita sambung. Nombor 6. Saudara perempuan seibu sebapa dalam keadaan asabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan akan menghalang. Intri kita dah masuk. Pertama, dia akan menghalang bila ada 2 orang ni, 2 kelompok ni.
saudara perempuan seibu sebapa dan juga anak perempuan, dia akan menghalang saudara lelaki sebapa. Nombor dua, saudara perempuan sebapa, dia akan menghalang kerana martabat atau darjatnya lebih jauh dengan si mati atas nama asabah ma'al ghairi. Kemudian yang keempat, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa, yang ini dia akan halang. Anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, yang ini juga dia akan halang. Kemudian golongan sisi siapa? Golongan pakcik dan juga anak pakcik sepupu dengan si mati. Nombor 7, saudara perempuan sebapa. Ini kita nak cerita yang ini. Saudara perempuan sebapa. Nombor 7 merah ni. Saudara perempuan sebapa dalam keadaan asabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan akan menghalang. Sama juga konsepnya asabah ma'al ghairih, bila mana? Bila bersama dengan anak perempuan, dengan syarat tiada nombor 6. Bila ada nombor 6, martabatnya lebih dekat dengan si mati, seibu sebapa, dia cuma sebapa, maka dia tak boleh. Bila tiada seibu sebapa, baru dia ada, maka dia akan dapat asabah ma'al ghairi. Bila ada dua orang ini, satu anak perempuan, satu saudara perempuan sebapa, kuasa mereka ini akan menghalang siapa? Anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Dia akan menghalang nombor 8 biru ni. Dan dia akan menghalang lagi anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa, kerana hubungan mereka ini lebih jauh, anak saudara berbanding dia adik beradik. Dan juga golongan sisi, golongan yang di atas. Kaedah khas, kedudukan saudara perempuan dalam keadaan asabah dengan yang lain menepati kedudukan saudara lelaki mereka, iaitu saudara perempuan seibu sebapa seperti saudara lelaki seibu sebapa, dan saudara perempuan sebapa seperti saudara lelaki sebapa. Muka surat 154, golongan sisi Ahmad. Kita nak habiskan yang ini. Saya sebenarnya nak masuk dalam bab hibah dengan wasiat, tapi rasa macam tak sempat, sebab kitab ini nama tajuknya pun Faham Faraid. Faham Faraid maknanya, kalau dalam kitab fiqah, faraid ni satu tajuk lain, hibah dalam satu tajuk lain, wasiat dalam satu tajuk lain. Cuma biasanya berlaku bila ada faraid, biasanya banyak terkait dengan hibah dan juga wasiat. Ustaz, dulu arwah pernah cakap macam ni, sebab dia nak kaitkan dengan wasiat ataupun hibah. Dulu arwah pernah bagi ni dekat ni, walaupun nama belum tukar. Maknanya benda hibah dan wasiat ni biasanya tak lari dengan isu faraid. Ya, saya nak sentuh tu, tapi rasa mungkin tak sempat. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk dalam tajuk khas hibah dan juga wasiat. Dalam kitab ni yang lepas kita cuma bincang tentang syarat ataupun syarat sah untuk wasiat saja, bukan kepada ahli waris, tak lebih 1/3, bukan untuk perkara haram. Tapi nanti insya-Allah kita akan kupas sedikit dalam kitab fiqh faraid, hibah dan wasiat. Kitab ni ringkas je, lebih kurang dalam 45 muka surat sahaja. Dekat Shopee ada jual, RM10 je. Dekat Shopee ada jual. Dalam ni ada diterangkan dari segi rukun hibahnya, rukun wasiatnya, syarat hibahnya, syarat wasiatnya. Contoh dalam bab wasiat, penerima wasiat. Apa syarat penerima wasiat? Adakah disyaratkan baligh? Adakah disyaratkan orang yang berakal? Itu semua nanti kita akan jumpa insya-Allah minggu depan. Kita habiskan sikit lagi ni. Golongan sisi. Siapa dia golongan sisi? Grup yang keempat, yang ini. A'mam, bapa saudara seibu sebapa. Yang mana? Yang ini. Bapa saudara seibu sebapa akan menghalang, kuasa dia akan menghalang siapa? Pertama, bapa saudara sebapa. Dia akan halang bapa saudara sebapa kerana martabat dia, darjatnya lebih dekat dengan si mati. Aku bapa saudara seibu sebapa dengan bapa si mati. Kalau ikut jauh dah ni, kita ada ayah, adik beradik ayah, pakcik kita boleh dapat pusaka kita, dengan syarat tiada
Grup 1 tiada, grup 2 tiada, grup 3 mereka je ada, maka mereka boleh dah dapat. Bila ada mereka, yang lain tak ada, mereka ni akan menghalang siapa? Pertama, dia akan halang adik-beradik dia juga, tetapi adik-beradik yang sebapa. Kau adik-beradik sebapa dengan arwah, aku adik-beradik seibu sebapa, aku akan dapat, kau tak dapat. Kemudian yang kedua, sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa, anak dia akan halang, atau anak orang lain. Contoh, bapa saudara seibu sebapa ni ada 3 orang, semua lelaki, dan setiap 3 orang bapa saudara ni, pakcik ni masing-masing ada anak lelaki juga, maka kesemua anak lelaki mereka ni akan terhalang. Yang dapat cuma bapa saudara saja. Kalau ada 3 orang, 3 orang akan dapat kongsi sama rata. Tak ada istilah lelaki 2 perempuan 1, kerana bagi waris pakcik akmam ini tak ada makcik. Makcik bukan waris. Adik-beradik ada perempuan, seibu sebapa, ada sebapa, ada seibu. Anak saudara pun begitu juga, tak ada istilah perempuan, hanya lelaki. Pakcik hanya lelaki, makcik bukan waris. Anak pakcik sepupu dengan si mati hanya lelaki saja, tak ada perempuan. Ustaz, kenapa perempuannya sikit? Kalau ikut golongan pun cuma 10 golongan wanita, 15 golongan lelaki. Lelaki lebih ramai. Allahu a'lam. Ini semua ketetapan daripada Allah. Faridatan minallah, nasiban mafruḍah. Ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah. Kita sebagai hamba tak perlu nak cari illah, sebab kenapa tak. Sebagai seorang muslim, aslama, berserah diri kita kepada Allah, kepada Rasul. Untuk apa? Untuk diatur hidup kita. Seperti mana yang disuruh, itu yang kita buat. Seperti mana yang dilarang, itu yang kita tinggal. Tak perlu sebab kenapa nak kena solat, kenapa nak kena tinggal arak, kenapa tak boleh berjudi. Tak perlu sebab. Kerana bila kita dah bersaksi la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bermakna kita sebagai muslim, kita berserah diri kepada Allah. Untuk apa? Diatur hidup kita. Sepanjang hidup kita, dari mula celik mata, bangun tidur sampai nak tidur, kita ni berserah kepada Allah. Engkau buatlah apa Allah, engkau aturlah hidup aku. Aku akan patuh. Apa yang kau suruh, aku akan buat. Apa yang kau larang, aku akan tinggal. Ini bagi prinsip seorang muslim. Tak perlu illah, kenapa. Kalaupun jumpa, itu sekadar hikmah, bukan sebab. Kerana Allah tidak perlukan tujuan, tak perlukan sebab untuk buat sesuatu. Walaupun dalam Quran biasa kita dengar, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan juga manusia untuk beribadah, mengabdikan diri kepadaku. Untuk di situ kita kata, oh Allah ada tujuan cipta manusia. Tak, Allah tak ada tujuan, cuma dekat situ memberi petunjuk kepada kita. Oh, aku ini dicipta, aku ini dihidupkan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Menjadi panduan. Quran itu panduan kepada kita. Bahkan kalau semua manusia tak beriman kepada Allah sekalipun, tak kurang sedikit pun kekuasaan Allah, tak rugi pun Allah. Kita yang mengharap kepada Allah, Allah tak mengharap pun dengan ketaatan kita kepada Allah. Cuma rahmat Allah itu sangat luas. Buatlah dosa banyak mana pun, kalau satu masa Allah nak bagi ampun, Allah akan ampun, masuk kita ke dalam syurga atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapa saudara tadi akan menghalang bapa saudara sebapa, kemudian anak lelakinya, kemudian anak lelaki bapa saudara sebapa, sepupu. Kemudian yang ke-9, bapa saudara sebapa. Yang ini nombor 11 biru. Bapa saudara sebapa akan menghalang, kuasa dia akan menghalang siapa? Sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa. Yang ini dia akan halang. Kemudian yang kedua, sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa, anak dia akan terhalang dengan sebab adanya bapa saudara sebapa. Kemudian yang ke-10, sepupu lelaki seibu sebapa. Sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa. Yang mana? Yang nombor 12 ni. Kuasa dia siapa yang akan terhalang? Dia akan menghalang sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa. Dia akan menghalang nombor 13.
Dan nombor 13 tak ada tu Ustaz. Nombor 13 tu last choice. Kalau dia ada, dia dapat. Kalau dia ada pun, dia dah tak alang siapa-siapa lagi dah, melainkan yang lebih jauh. Bapa datuk ni adik-adik lagi ni. Cuma yang ini yang dikatakan golongan Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau dalam kitab Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Uksairi, dia bahagikan golongan-golongan ni beberapa jenis. Saya tunjuk kat tuan-tuan. Ni kelompok waris. Pertama, waris utama. Kemudian waris ganti. Kemudian waris sisi. Kemudian waris tersembunyi. Yang waris tersembunyi inilah yang dikatakan datuk saudara. Kalau ikutkan waris-waris ni infinity, dekat sini ada lagi ni, adik beradik dengan datuk. Kalau kita panggil datuk saudara lah. Tapi ini termasuk dalam golongan waris tersembunyi. Kemudian barulah baitul mal. Dalam mana-mana kitab biasanya hanya menceritakan 25 orang waris ini sahaja. Daripada golongan pertama anak, cucu, kemudian golongan kedua bapa, datuk, kemudian golongan ketiga adik-beradik dan juga anak saudara, golongan keempat pakcik dan juga sepupu dengan si mati. Tapi hakikatnya golongan ini dia unlimited. Maknanya tak terhenti sampai dekat anak saudara daripada sepupu. Dia akan pergi juga kepada datuk saudara yang ni, yang dikatakan waris tersembunyi. Tapi kalau misal kata susah sangat nak cari, dah datuk ni dah, saya ingat mungkin dah 50 tahun meninggal dah, kita pun tak kenal siapa anak-anak dia. Last ke mana? Ke Baitul Mal perginya. Dengan syarat memang dah tak ada lagi dah waris. Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Berikan harta pusaka kepada ahlinya. Kata Nabi SAW, ahlinya siapa? Ahli fardu. Siapa dia ahli fardu? Yang Allah dah jelaskan dalam Quran. Bapa dapat 1/6, ibu dapat 1/6, suami 1/2, 1/4, isteri 1/4, 1/8, anak perempuan 1/2. Jika mereka ni ada, bagi siap-siap. Fama baqiya, adapun baqinya fahuwa li aula rajulin dzakarin, maka berikan kepada lelaki yang terdekat. Itu yang ada golongan 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kerana yang paling dekat ada, yang jauh akan tak dapat. Dekat tak ada, kedua akan dapat. 1, 2 tak dapat, tak ada, 3 akan dapat. 1, 2, 3 tak ada, 4 akan dapat, dan begitulah seterusnya. Sebab tu golongan lelaki ramai dalam waris faraid, golongan perempuan cuma limit. Sebab apa? Tak jumpa punca dalil. Kita nak bagi dekat makcik, bukan suka-suka kita pilih, oh ni dapat ni tak. Allah yang pilih. Allah pilih berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Jadi makcik ni tak dapat sebab apa? Tak jumpa dalil. Kita nak bagi macam mana ni? Tak ada dalil nak mengatakan mereka ni dapat. Begitu juga anak saudara perempuan. Anak saudara ni kalau ikutkan dia bukan waris fardu, dia cuma waris asabah. Bila ada baki baru mereka dapat. Itu konsep bagi asabah. Lepas dapat yang fardu barulah dapat kepada asabah. Muka surat 155, perbezaan penegahan dan penghalangan, insya-Allah yang ini kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Minggu depan saya nak sentuh sedikit dalam bab hibah dan juga wasiat, tentang rukun dan juga syarat-syarat setiap rukun. Kerana ramai yang salah faham. Dia nak faraid, tapi ustaz dulu arwah pernah cakap macam ni. Dia keliru. Adakah ni dikira hibah ke, wasiat ke? Cukup tak rukun? Cukup rukun. Tengok syarat pula. Jadi apa beza rukun dengan syarat? Rukun perkara yang mesti kena ada dia. Kalau tak ada, tak sah ibadah tersebut, perkara tersebut tak sah, dan dia sebahagian daripada perkara tersebut. Syarat perkara yang mesti kena ada juga. Kalau tak ada, tak sah, tetapi syarat bukan sebahagian daripada perkara tersebut. Nak bagi mudah faham, kita ambil perkara ibadah yang biasa kita buat, sembahyang.
Sembahyang ada rukun, ada syarat sah. Apa rukun sembahyang? 13. Qalbi, qauli, fi'li. Diri betul, baca Fatihah. Mesti kena ada. Tak ada satu, 12 kita buat. Satu tak buat, tak sah sembahyang. Dan semuanya ini sebahagian daripada perbuatan sembahyang. Berdiri sembahyang, rukuk sembahyang, i'tidal sembahyang, selawat sembahyang. Benda tu ada dalam sembahyang. Adapun syarat sah sembahyang, apa contoh? Suci. Suci daripada hadas, suci daripada najis. Berwuduk, mesti kena berwuduk. Kalau tak sah sembahyang, mesti kena. Sebab syarat. Adakah wuduk termasuk dalam sembahyang? Tak, wuduk terpisah dengan sembahyang. Itu beza antara syarat dan juga rukun. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab hibah dan juga wasiat. Cukup sekadar itu. Ada soalan? Tak ada, pening dah Ustaz. Ya. Andai kata seseorang itu meninggalkan harta yang banyak, harta itu setakat mana akan diwarisi, sama ada golongan bawah, atas, tengah atau sisi. Okey, turutan macam tadi. Ada grup 1, ada grup 2, ada grup 3, ada grup 4. Ini bagi waris asabah. Adapun kita kena ingat waris utama. Waris utama ni kalau berkumpul ke 20-25 orang waris, tak semua dapat kerana akan ada yang terhalang. 5 waris utama. 5 golongan ini kalau mereka ada, mereka tak terhalang dan mereka akan dapat. Siapa dia? Bapa, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Ini yang dikatakan waris utama. Bila ada mereka 5-5 ini, bermakna yang lain tak dapat lah. Adik-beradik minta maaf lah, abuk pun tak dapat. Jangan nak menyending-nyending lah. Pakcik lagi jauh, sebab adik-beradik pun tak dapat. Grup ketiga, grup keempat apatah lagi. Sepupu anak pakcik lagi lah tak dapat. Bau pun tak dapat. Jangankan nak dapat 1 sen, 10 sen, bau duit pun tak dapat, kerana mereka tak berhak. Jadi 5 yang dikatakan waris utama. Siapa dia? Ingat baik-baik. Bapa, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Dan bila kita sebut waris-waris ini, mesti kait dengan si mati. Bapa, bapa si mati. Ibu, ibu si mati. Pasangan, pasangan si mati. Anak lelaki si mati. Anak perempuan si mati. Sebab ada salah faham. Orang datang jumpa saya, Ustaz, nak tanya, ayah saya semalam baru meninggal. Okey, berapa orang waris? Waris yang ada saya, kakak saya, abang saya, kemudian mak saya. Dia sebut waris tu daripada dia. Salah. Sepatutnya sebut waris dari jalur si mati. Kalau dia kata saya, abang saya, kakak saya, bermakna tiga-tiga tu sebagai apa dengan si mati? Anak si mati. Jadi bagi tahu si mati arwah ada 3 orang anak. 2 lelaki termasuk saya dan juga 1 perempuan kakak saya. Jangan dia kata saya, abang saya, kakak saya. Dia pun lepas tu dia kata mak saya. Mak kamu tu siapa dengan si mati? Isteri si mati. Jadi jangan keliru. Mesti kena kaitkan waris itu dengan si mati. Jangan kaitkan dengan yang bertanya. Okay, jelasnya? Belajar. Okeylah. Bermakna harta si mati boleh pergi ke boleh. Betul. Sebab tu kita pada tajuk ni tadi, tajuk kuasa waris ni dia akan menghalang siapa. Ni sebenarnya dalam tajuk besarnya, dalam tajuk besar al-hajbu, dalam tajuk penghalang. Jadi kita kena kenal pasti siapa waris yang berkuasa menghalang waris-waris lain. Kalau dia ada, apa kuasa dia? Siapa yang akan terhalang dengan sebab ada dia? Ada anak lelaki, habis kita adik-beradik tak dapat langsung. Memanglah, sebab apa lagi jauh. Jadi bila kenal pasti siapa waris dan tahu kuasa mereka, bermakna kita boleh buat keputusan siapa dapat, siapa tak dapat. Dan dalam bab ini kata ulama, anda misal kata seseorang itu tidak mahir
tak dapat menguasai dalam satu bab yang cukup penting, iaitu dalam bab al-hajbu, haram bagi dia untuk membuat fatwa, untuk menentukan, untuk mengeluarkan pandangan, oh ni dapat, ini tak dapat, sebab dia pun tak dapat menguasai dalam bab al-hajbu. Dia tak kenal siapa yang lebih utama, siapa yang lebih rapat dengan si mati yang akan menghalang waris-waris yang lebih jauh. Wallahu a'lam. Jelasnya, boleh jadi tak dapat sepupu, boleh jadi dengan syarat tak ada anak, tak ada bapa, tak ada atuk, tak ada adik-beradik, tak ada anak saudara, tak ada pakcik, barulah jumpa sepupu. Boleh jadi dapat. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan, terambil masa sedikit, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.